Dacha Wang Sang Hao, Vanakkam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara Syukri, saudara pengurusi majlis, saudara Syukri juga ialah Setiausaha Jabatan Pilihan Raya Pusat untuk Keadilan yang banyak mengatur segala perancangan pilihan raya untuk PKR dalam pilihan raya kali ini. Jadi tepukan kepada saudara Syukri. Saudari Izzah, saudara Wong Chen, tadi saya tengok, saudara Nick ada juga, saudara Cincong. Dan saya minta maaf kepada calon kita di Ampang, Kak Oji, sebab saya kena potong queue. Dia sampai lambat. Jadi, tapi tak apa, Kak Oji tak payah berucap dah. InsyaAllah akan jadi ahli Parlimen Ampang yang baru. Dia kempen kali ini agak berbeza dengan kali terakhir. Kita semualah yang bertanding ini berkempen tahun 2018. Dulu 2018, teknologi tak ada skrin, tak ada TV, tak ada skrin besar, jadi kita ceramah sajalah. Nah. Dalam pilihan raya kali ini, banyak-banyak kritikan yang dibuat. Saya biasa kena kritik lah. Banyak-banyak kritikan yang dibuat ialah mengenai badan dan gigi saya. Jadi aku jadi self-conscious tengok dalam TV. Gigi betul ke tidak, perut betul ke tidak. Kan? Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah penuh satu padang pada notis yang begitu singkat. Terima kasih kepada anak-anak muda yang berada di tepi jalan. Saya tahu dia datang bukan nak dengar saya berceramah, tapi dia nak meraihkan dan merayakan insya-Allah esok adalah lembaran baru untuk negara kita. InsyaAllah esok kerajaan baru ni. Saya ucap terima kasih kepada semua yang saya tahu. Contohnya bukan jenis datang kaki ceramah. Saya ada kawan-kawan yang peguam-peguam kanan yang tengah berdiri di belakang. Tapi insyaAllah kalau kena serbu malam ini, kita cukup peguam untuk bantu kita. Ini adalah ucapan terakhir saya untuk ceramah, untuk kempen tahun ini. Ucapan terakhir Izzah, ucapan terakhir Wong Chen. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kempen kita. Walaupun secara rasmi bermula 2 minggu, tetapi sebenarnya kita telah mula daripada hari pertama kekalahan PH dan PKR di negeri Johor. Sebab itu, ia satu ingatan yang cukup baik kepada ahli politik dan kepada rakyat. Pertama, kuasa itu ada di tangan rakyat. Kalau ada parti politik, kalau ada ahli politik yang tidak mengikut landasan ataupun harapan yang rakyat letakkan, gunakan kuasa itu dan ajar mereka di peti undi dalam pilihan raya. Saudara-saudari. Oleh sebab kami hampir kena pukul mati dalam pilihan raya negeri Johor. Sebab itu kami kembali mendengar balik tawaduk dengan penuh rasa rendah diri, faham bahawa siapalah ahli politik, tak kira sehebat mana pun kamu, kalau rakyat tidak beri mandat dan tidak menyokong kamu, kamu kembali ke tempat asal kamu. Maknanya kamu hanyalah orang yang tidak ada apa-apa dalam masyarakat.
Dan itulah juga pengajaran yang insya-Allah akan dipelajari oleh Zuraida Kamarudin. Pengajaran yang akan dipelajari oleh Azmin Ali. Oleh Kamarudin Jaafar. Yang lain tu aku tak payah sebut nama lah. Siapa lagi? Peja, tak apalah. Peja memang bungkus, insyaAllah. Okay. Saya tahu saudara-saudari rasa puas hati kerana mereka yang khianat kepada mandat rakyat ini akhirnya akan belajar pengajaran paling penting dalam politik. Tidak ada apa-apa pakatan. Tidak ada apa-apa mandat. Tidak ada apa-apa kerajaan jawatan yang boleh bertahan yang dibina di atas satu pengkhianatan. Sebab itu saya nak ingatkan diri saya dan kawan-kawan yang lain juga. Pengkhianatan ini besar dan banyak jenisnya. Dalam 3-4 tahun yang lalu kita cukup benci dan faham kemarahan rakyat bagi mereka yang khianat macam Zuraida, macam Azmin, macam Kamarudin Jaafar, macam Peja, macam Muhyiddin Yassin. Khianat mandat rakyat semata-mata untuk dapat jawatan. Kita tahu dan insya-Allah saya yakin semua ahli politik lepas ini akan ingat sampai bila-bila. Jangan sekali-kali kamu khianat mandat rakyat. Tapi saya juga nak ingatkan diri saya, saudari Izzah, kawan-kawan yang lain. Ada satu lagi khianat yang lebih halus. Yang lebih berbahaya. Yang lebih melalaikan kepada wakil rakyat dan ahli politik. Iaitu bila kamu telah dipilih, walau kamu tidak lompat parti, walau kamu setia dalam parti, tapi kalau kamu malas, kamu bodoh, kamu ponteng, kamu makan gaji buta, kamu tidak menyelesaikan masalah rakyat, dan yang paling teruk, kamu sakau duit rakyat. Saudara-saudari, itu juga adalah satu pengkhianatan kepada undi yang telah diberikan oleh rakyat kepada kita. Sebab itu ingatan kepada saya. Ingatan kepada kawan-kawan lain. InsyaAllah esok kita akan tewaskan kata-kata pengkhianat. Tapi kita juga ada cabaran yang besar. Supaya walaupun kita menang, walaupun kita tidak khianat dengan cara mereka, tapi kita pegang amanah dan setiap gerak-geri kita, setiap kerja kita, setiap masa kita mestilah ingat bahawa kalau aku malas, kalau aku ponteng, kalau aku bodoh, kalau aku lebih pentingkan orang yang kaya kroni daripada pengundi rakyat biasa, maka apalah beza kita dengan mereka yang sebelum ini mengkhianat juga mandat rakyat. Sebab itu, kalau tengok kepada keadaan sekarang, saya rasa orang yang paling sedih sekali ialah Zaid Hamidi. Saya ingat dia sebelum pilihan raya, sebab begitu yakinnya dia nak menang, saya ingat dia beli dah beratus-ratus bot dah kot. Sebab dia juga yang dengan bongkak beritahu, peduli apa pasal banjir. Kalau banjir pun, UMNO akan meredah banjir demi pilihan raya. Sekarang bot tah ke mana? Pilihan raya tah ke mana? Sekarang agaknya dia tengah fikir, apalah aku nak buat kalau aku duduk bilik sebelah Najib lepas ini. Sebab itu ia peringatan kedua kepada saya, Izzah, Kak Oji, Wong Chen dan kawan-kawan semua. Pertama, jangan kamu khianat. Kedua, jangan kamu bongkak. Jangan bongkak dengan rakyat.
Kamu mungkin rasa kamu hebat. Perdana Menteri, orang hebat-hebat. Panggilan Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri Panglima, Datuk. Dan lagi, siapalah seorang pemimpin kalau bukan jutaan rakyat yang di bawah ini, saudara-saudara. Jadi ingatan supaya kita jangan bongkak. Sebab pilihan raya kali ini banyak memberi pengajaran-pengajaran penting kepada kita. Hebat macam mana kamu pun, kalau kamu bongkak, pada masa itulah setiap seorang yang selama ini kamu tak pernah nampak, yang selama ini kamu rasa menyusahkan, yang selama ini kamu rasa 5 tahun tak payah jumpa, masa itulah baru kamu nak kutip setiap satu undi. Yang tak pernah peduli pasal anak muda, masa itulah sibuk tuang minyak dalam motor anak muda sehari-hari. Korang pernah tengok Tengku Zafrul naik motor kapcai ke seumur hidup dia? Aku tak apalah, aku datang daripada orang susah. Fahamlah. Tapi orang macam Zafrul yang dilahirkan daripada awal hidup bangsawan kaya raya, toke bank. Masa inilah Allah tunjuk saudara-saudari nak masuk pilihan raya. Kalau kena tukar tayar motor pun dia tukar tayar motor, saudara-saudari. Jadi ingat, peringatan kedua, jangan kita bongkak. Siapa-siapa yang bongkak, rakyat ada satu tahap kesabaran saja. Bila kamu telah melepasi kesabaran rakyat itu, tidak ada apa-apa yang boleh meredakan kemarahan rakyat. Kita dah tengok berlaku kepada Najib dulu. Kita dah tengok berlaku kepada Tun Mahathir, walaupun dia negarawan yang lama, banyak jasa. Tapi bila rakyat dah marah, saya simpati kepada Tun Mahathir pada umur begitu, kerana rakyat sudah buat keputusan. Dan ingatan yang sama kepada kawan-kawan dalam PKR, dalam DAP, dalam Amanah dan rakan pilihan raya kita dalam Muda. Kalau kamu menang sebelum ini, selepas ini, kalau saya tegur macam saya tegur tahun 2018 dahulu, jangan kamu sekali-kali bongkak dan marah aku balik. Sebab selalunya kalau saya tegur, saya rasa ada benda yang tak kena. Dan ahli politik ini memang cepat kepalanya besar. Perut besar itu satu hal. Kepala cepat besar. Jadi bila dia masuk jadi menteri, tak pernah jadi menteri sebelum ini. Bila jadi menteri, daripada sebelum ini hanya rakyat biasa perseorangan, masuk pejabat, ada 30 orang sambut. Pegawai-pegawai fikir menteri nak makan apa hari ni? Orang kabet dan pengiring, daripada tidak pernah ada pegawai, tiba-tiba ada 5 orang pegawai. Sebab itu ingatan saya kepada kawan-kawan dalam Pakatan Harapan. Kalau menang sekali lagi, jangan lupa bumi yang dipijak, saudara-saudari. Sebab kita dah tengok nasib yang berlaku kepada UMNO. Kita dah tengok nasib yang berlaku kepada Muhyiddin dan Bersatu. Kita juga tengah tengok bagaimana PAS yang baru tak sampai 2-3 tahun dapat kuasa dan jadi Menteri Persekutuan. Macam mana rakyat jaki dengan mereka sebab mereka tiba-tiba besar kepala bila dapat jawatan. Kalau menang, jangan kita hanya berbangga dengan rakyat yang keluar berdiri berjam-jam atas padang begini. Ingat mereka yang berdiri atas padang, supaya setiap kali kamu masuk pejabat selepas ini, janganlah disambut oleh pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan, kita nak mereka tumpu kepada kerja. Banyak masalah, banyak soal rakyat. Tak payahlah kamu jaga menteri ini kerana gaji dia dah memang tinggi.
Peringatan ketiga. Tadi saya sebut peringatan pertama, jangan khianat. Peringatan kedua, jangan bongkak. Peringatan ketiga, jangan malas. Jangan malas. Dan Pakatan Harapan dan PKR, kami yang betul-betul faham perkara ini. Sebab daripada pilihan raya negeri Johor, bila kita tengok keputusan yang telah diberikan oleh rakyat masa itu, perbincangan dalaman kami ialah mustahil. Mustahil kita boleh masuk pilihan raya umum ke-15 dengan sedikit peluang pun untuk menang pilihan raya. Sebab pukulan daripada rakyat itu cukup hebat. Kita ditertawakan. Hatta penyokong-penyokong sendiri pun maki kita, saudara-saudari. Tapi itu beza kalau dalam PKR, saya ingat dengan UMNO, pimpinan macam saya, macam Izzah dan generasi kami, Kak Oji sendiri, kami dilahirkan di jalan raya sebagai ahli politik. Kita kenal politik bila lari kena kejar dengan FRU. Jadi kita tahu siapa yang paling kuat berlari, dia tak masuk lokap. Jadi kami belajar daripada awal lagi bahawa politik ini berkhidmat untuk rakyat ini ialah juga persoalan berapa laju dan deras kamu berlari demi rakyat. Sebab itu kita tahu kalau PKR dan PH nak ada sebarang peluang supaya tidak kena pukul mati dalam pilihan raya kali ini, kita kena kembali yakinkan kepada rakyat bahawa kami boleh lari lagi laju daripada zaman kami muda-muda kena kejar dengan FRU. Dan terima kasih rakyat Malaysia, dalam tempoh 6 bulan, saya berterima kasih atas usaha saudara-saudari dan atas usaha sahabat-sahabat di dalam Pakatan Harapan dan PKR. Bila kami kembali berpijak di bumi nyata, kami kembali berlari dan kami kembali tumpu soal kebajikan rakyat, soal gaji, soal perumahan, soal pendidikan, soal ekonomi, soal peluang pekerjaan. Alhamdulillah. Sebab itu UMNO, Barisan Nasional, PAS, Bersatu Perikatan Nasional, mereka mendapat kejutan paling hebat dalam 2 minggu kita berkempen ini. Kerana mereka tak pernah terfikir. Mereka tak pernah terfikir bahawa inilah sokongan yang rakyat akan kembalikan kepada Pakatan Harapan, saudara-saudara. Jadi ingatan kepada kawan-kawan yang jadi ahli parlimen, yang jadi wakil rakyat, kalau membentuk kerajaan, yang jadi menteri, kalau kamu diberi mandat dan kamu dapat tanggungjawab, kalau kamu tidak berlari laju, maka insya-Allah kamu jadi menteri atau wakil rakyat sepenggal. Kalaupun kamu tak kalah dalam pilihan raya, insya-Allah aku penggal kamu dalam parti. Jadi, amaran, ingatan kepada kawan-kawan, seperti mana kita nak rakyat bekerja kuat. Kita nak rakyat bantu kembangkan ekonomi supaya boleh bayar cukai kepada kerajaan. Supaya kita nak budak-budak universiti, budak-budak sekolah belajar rajin-rajin. Engkau ingat, engkau je boleh musuh rakyat. Rakyat juga boleh minta dia nak menteri rajin, menteri cemerlang, menteri tak ponteng, menteri tak cakap benda-benda mengarut. Kalau ada Pakatan Harapan menang, ada yang bagi cadangan nak buat kereta terbang sekali lagi, saya jadi orang pertama akan minta supaya kita terbang di awal-awal, saudara-saudara. Pengajaran keempat ialah ramai ahli politik ini rasa dia cerdik dan dia nak jadi menteri. Aku pun tak faham. Saya kalau orang tanya daripada dulu, saya tak berminat untuk jadi menteri sebab saya tahu kerja tu berat. Kerja tu rumit. Sedangkan kita menguruskan syarikat kita, organisasi kita,
yang ada 200-300 orang pun kita pening kepala. Macam mana kita nak menguruskan 31-32 juta orang yang ada pelbagai ragam, pelbagai masalah, pelbagai keadaan yang unik kepada mereka dalam keadaan kita mewarisi masalah 60 tahun. Saya tak mendabik dada beritahu bahawa Pakatan Harapan boleh selesaikan semua. Saya takut dan bimbang kita tak cukup masa untuk selesaikan perkara-perkara penting. Tapi kita juga tahu bahawa bila kita tengok barisan yang ada dalam Pakatan Harapan, bila kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemahirannya ialah meletakkan kebajikan rakyat di hati dia. Bila kita tengok pimpinan dalam PKR yang muda-muda, orang cakap saya muda, sedari-sedari lupa, dalam PKR saya ni dikira tua. Yang lain tu semua daripada Izzah sampai ke bawah, semua lagi muda daripada saya. Kak Oji tak apalah, Kak Oji nampak muda. Jadi bila kita tengok barisan yang ada dalam PKR, dalam DAP, dalam Amanah. Kemudian bila kita tengok pula barisan muda yang ada dalam PAS. Kita banding dengan barisan muda yang ada dalam UMNO. Dan yang paling hebat, kita tengok barisan muda yang ada dalam Bersatu, nama dia Peja. Jadi sebab itu saya faham bahawa selagi kita ingat bahawa kita, walaupun kita bimbang dan kita takut, rakyat lebih yakin dengan kita kerana nampaknya kita ada lebih usaha, nampaknya kita lebih mendengar, nampaknya kita lebih banyak idea yang kreatif supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk selesaikan masalah rakyat. Kalau perkara itu diingati bila Pakatan Harapan bentuk kerajaan, insya-Allah saudara-saudari, kalau kita tak boleh selesaikan semua pun, saya harap rakyat memahami bahawa kita sedang, telah dan akan terus mencuba yang terbaik dengan usaha yang terbaik supaya selepas 1 penggal Pakatan Harapan memerintah, masalah-masalah utama rakyat kita mula selesaikan dan letakkan negara ini pada landasan yang baik. Jadi insya-Allah kalau 4 ingatan itu wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Harapan ingat sampai bila-bila, saya yakin insya-Allah rakyat akan bersama kita macam ini sampai bila-bila, saudara-saudari. Jangan khianat, jangan bongkak, jangan malas. Satu lagi apa dia no? Jangan bodoh. Aku lupa. Jangan bodoh. Baik Saya nak sebut sikit yang cerita jangan bodoh tu tak? Orang selalu kata kau ingat kau je yang cerdik. Dia kata. Saya daripada muda saya dapat peluang yang baik kerana saya balik, saya terus jadi pengurus, saya terus naik pangkat dan sebagainya pada umur yang muda. Saya belajar daripada bos-bos saya yang tua, memang tua lah, pangkat ayah saya dulu. Saya belajar satu benda. Bahawa apabila kita makin ke atas dan makin ke atas, dan organisasi kita itu makin besar dan makin besar, mustahil kita tahu semua. Sebab itu untuk menjadi seorang pentadbir dan pemimpin yang berkesan, kita perlukan 2 perkara. Satu, kita mesti tahu bertanya soalan yang betul. You ask the right question, you will know what happens within your realm. Jadi tahu bertanya soalan itu, bila saya kata jangan bodoh, bukannya saya kata semua kena ada PhD. Maksud saya, kalau kamu jadi menteri dan kamu menteri alam sekitar dan air, contoh, katakanlah Izzah jadi menteri alam sekitar dan air, contohnya, tak?
Bukannya nak dia kena tahu semua pasal climate change, tak climate change ni, pasal tebatan banjir, pasal teknologi. Dia tak perlu tahu semua. Kalau tidak, bila masa dia nak jadi menterinya, dia sibuk baca semua ni. Tapi sebagai ketua, dia mesti tahu bertanya soalan yang betul dan soalan yang penting. Sebab bila dia tahu tanya soalan yang betul, insya-Allah dia boleh tahu sama ada perkara itu berlaku seperti sepatutnya, langkah-langkah telah dibuat. Sebab itu menteri kena pandai bertanya dan pandai proses jawapan. Bukannya sama ada ana tak tahu, ana puas hati, ana blur. Tak bolehlah macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah dikelilingi oleh pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang jujur dan cekap. Dia kena tahu bahawa pegawai-pegawai kerajaan dia ini adalah nadi dia. Kalau dia bagi kepercayaan dan mandat dan pilih pegawai-pegawai kanan yang terbaik, bila dia dah tanya soalan itu dia rasa dia yakin bahawa pegawai-pegawai kanan dia ini jujur, amanah, cerdik dan boleh buat kerja, menguruskan perkara-perkara yang lebih kecil di bawah. Saudara-saudari, insya-Allah menteri itu tak adalah sampai kena saman aku macam sekarang. Sebab mesti dia dah tanya awal-awal, kenapa kamu bagi ini kontrak sampai berbilion-bilion kepada satu syarikat? Tak ada syarikat lain ke? Daripada projek banjir pun dia dapat, projek longkang pun dia dapat, projek tahi pun dia dapat, saudara-saudari. Semua dia dapat. Kalau kita jadi menteri, nak sign ni, sign kali pertama 200 juta. Aku okey lagi. Mari kedua, bukan bulan lepas aku dah sign 200 juta. Kenapa 500 juta syarikat ni juga ni? Kemudian mari laporan audit, kata senarai projek-projek dia yang bermasalah. Mesti kita ingat, aku rasa hari tu dia dapat projek baru. Mesti panggil pegawai tanya, ni kenapa ni? Hari itu kita bagi dia 2 projek dah sampai 1 bilion. Laporan audit kata projek dia projek sakit. Sebab itu saya kata, untuk menjadi menteri itu, bila saya kata jangan bodoh, bukanlah bermakna semua kena jadi Einstein cerdik-cerdik belaka. Tapi dia kena tahu bahawa kalau dia betul-betul pegang amanah dia, dan dia betul-betul ambil serius tugas dia. Kalau dia tahu bahawa setiap 1 jam dia bekerja itu adalah makan gaji dengan rakyat, dan kalau jam itu tidak cukup, ataupun kalau yang dia buat itu tidak memadai dengan kehendak tugas dia, maksudnya dia pecah amanah, baru dia betul-betul teliti satu persatu. Sebab itu saya bawa dalam pilihan raya kali ini, saya bukanlah nak cari gaduh dengan Tuan Ibrahim, Tuan Man. Saya hormat ustaz-ustaz. Saya hormat orang yang berpendidikan agama. Tapi saya nak sampaikan ingatan bukan saja kepada yang dalam PAS, tetapi juga kepada yang di dalam PKR dan dalam Pakatan Harapan. Jangan kamu syok nak jadi menteri. Sebab tugas itu berat. Tugas itu melibatkan berbilion wang rakyat. Dan sekali kamu belanja, nak tunggu belanja balik 15 tahun nanti baru boleh. Kalau kamu buat salah hari ini, bukan saja wang itu kena sakau, 15 tahun lagi rakyat kena menderita kerana projek yang sepatutnya memudahkan rakyat akhirnya menyusahkan rakyat. Sebab itu jangan bimbang. Saya pun ada kesian jugalah dengan Tuan Ibrahim, Tuan Man. Sebab lepas saya mula pendedahan pasal projek-projek melibatkan Mangkubumi, saya tengok kempen dia dah memang down terus. Tak ada lah. Dia hantar surat saman peguam saya dah tengok. Surat saman itu, insya-Allah saudara-saudari saya dengan rasa peluang itu baik untuk saya berjumpa di mahkamah. InsyaAllah kita akan teruskan, dan bila dalam mahkamah, lebih banyak yang kita boleh korek dan gali mengenai projek-projek ini. Jadi geng-geng yang dekat Kementerian Kewangan,
Geng-geng yang dekat kementerian-kementerian lain yang duk baik dengan Mangku Bumi ni, padan muka korang, Tuan Ibrahim dah saman, lepas ni korang yang panas. Sebab bila kita gali, kita korek, kita panggil ke mahkamah, kita akan dapat tahu siapa yang dapat apa, siapa yang lulus apa, dan kenapa sampai 5 bilion projek kamu bagi kepada satu syarikat saja. Pada masa kamu cerita kepada semua orang Melayu, UMNO PAS bersatu ini kononnya untuk membela usahawan kontraktor Melayu. Kontraktor Melayu yang dekat Hulu Terengganu, saudara-saudari, nak dapat satu tender 50,000 setahun pun nak mampus. Tapi kamu boleh bagi satu company sampai 5 bilion, 6 bilion. Tambah bila kita tahu company itu ada hubungan yang rapat dengan pimpinan-pimpinan UMNO. Jadi, dia tak habis di kempen pilihan raya ini, kita akan sambung dalam mahkamah. Jangan lupa tengok YouTube lepas ini. Sama juga saya kena saman. Saya pecah rekod sebagai wakil yang bertanding, calon bertanding dalam pilihan raya yang paling banyak kena saman tahun ini. Kan? 2 minggu, 2 saman. 1 minggu, 1 saman. Setiap 1 saman, 1 minggu. Saya cerita pasal Meriam. Pasal Meriam. Sebab dah lah kita ni, kalau perang kita mampus. Kapal tak ada. Jet tak ke mana. Paling kurang saya faham lah Angkatan Tentera Darat. Dia tunggu lama untuk naik taraf persenjataan Meriam. Sebab mahal. Masuk rancangan Malaysia ke berapa tak lulus. Masuk yang ini, masuk yang ini sampai 15 tahun. Baru dapat peruntukan. Sedangkan Meriam yang ada tu dah memang ketinggalan zaman. Tu saya kata dulu, katakanlah ada musuh kat sana. Dia bawa Meriam dia, kita bawa Meriam kita kan. Dia tembak Meriam dia sampai kat sini. Kita tembak sampai kat Izzah tu. Mampus kita. Jadi saya fahamlah Angkatan Tentera Darat kita lama dah sangat tunggu untuk dapat naik taraf senjata ni. Saya dah tengok semua dokumen penilaian. Yang saya sebut sebelum ini dalam kempen hanyalah soal satu syarikat yang usia 3 tahun yang pemiliknya budak-budak umur 20-an dengan 30-an dapat tender 850 juta. Tak ada kena-mengena dengan Meriam. Tak pernah buat Meriam, tak pernah urus Meriam pun. Saya sebut yang itu sebab saya nak tunjukkan yang di belakang dia tu ada kaitan dengan keluarga timbalan Menteri Pertahanan. Saya nak sebut itu. Saya tak sebut lagi binatang yang lagi besar. Saya dah tengok dah laporan penilaian spesifikasi Meriam itu. Meriam itu tak menepati spesifikasi pun. Kalau setakat semata-mata beli Meriam tapi ada orang sakau duit, aku tak apa lagi. Paling kurang kita hantar budak-budak kita pergi perang, dia tembak sampai betul. Askar minta Meriam sekian-sekian, diuji sekian-sekian. Jauh, tembak sekian-sekian. Kuasa tembak sekian-sekian. Boleh dibawa melalui udara sekian-sekian. Dia order, balik Meriam datang, kita ingat Shopee je yang scam, Meriam pun kena scam sekali-sekali. Malaysia kalau serahkan dekat UMNO, serahkan dekat PAS, serahkan Bersatu, lama-lama kita panggil Malaysia Darul Scam. Habis nak scam sampai Meriam pun kau nak scam. Sebab yang tentera marah sangat sampai tentera datang berjumpa dengan saya ialah kerana kalau kapal kita dulu tu tak siap, Meriam ni tak cukup spek. Bayar mahal-mahal. Saya faham lah kalau tentera rasa ni mampu aku ni pergi berperang dengan Meriam ni. Sebab tu saya sindir. Saya kata beli Meriam ni bagi budak-budak ni, company kroni ni, lama-lama Meriam kita jadi perhiasan di padang-padang sebelah MPAJ ni. Beli mahal-mahal. Jadi sebab itu, sama juga Ikmal Hisham, Timbalan Menteri Pertahanan daripada Perikatan Nasional, dia mendabik dada, dia kata dia dah saman saya. Saya tak ada masa nak tunjuk surat saman tu, surat tuntutan. Saya nak beritahu,
Yang itu pun dia scam rakyat, saudara-saudari. Bukan dia yang saman aku, bini dia. Selama mengaku saman, dia tak saman, dia tak berani pergi ke mahkamah. Oi, Iqmal Hisham tak malu ke? Ni kawan-kawan yang duduk kat Tanah Merah, pergi tanya dia. Janganlah scam orang Tanah Merah, engkau tak berani pun nak saman. Yang saman itu isteri dia. Aku tak sebutlah. Jadi dia tak saman, isteri dia yang saman. Jadi tak apalah. Engkau ingat, engkau tak saman, isteri engkau saman, kau selamat daripada mahkamah. Nanti masuk mahkamah, kita akan sapina dia, seret dia masuk dalam mahkamah sebagai saksi, saudara-saudara. Ada orang tanya saya, ni yang PN, yang BN awal-awal tu, saudara-saudari ikuti tak komen-komen macai dalam Facebook? Ni saya tengok tadi, saya tengok kan. Ni banyak je kan, UMNO ni memang sakit hati kalau boleh. Kalau dia boleh bomoh, aku dia bomoh lama dah. Saya sebenarnya ada pasukan yang buat analisa komen-komen macam tau. Saya nak tahu apa dia sebenarnya yang dia orang diajar ni untuk hentam kita. Saya nak beritahu, sebelum sampai ke analisa tu, saya nak ucap takziah kepada geng-geng macai JCOM ni, sebab ini malam terakhir kamu bertugas. InsyaAllah Pakatan Harapan menang. JCOM tak JCOM ni tak ada dah. Belajarlah pergi buat kerja sendiri macam rakyat. Orang jual burger, kamu duk sibuk jadi cyber trooper. Jadi, bila kita analisa, kami boleh tengok peralihan daripada mereka bongkak. Awal-awal tu dia rasa dia yakin menang. Masa mula-mula tu, kalau kita bercakap saja dalam Facebook, dia akan sebut hancing 22 bulan. Itu dalam beberapa hari pertama tau. Lepas tu tak hancing lah. Sebab bila kita mula bandingkan di antara rekod 33 bulan dia, kau cakap kita orang hancing. Padahal paling kurang 22 bulan kita stabilkan harga minyak, kita bagi air suri, kita sumbat Najib dalam jail. Paling kurang berkesan dan berbekas jugalah. Yang engkau 33 bulan tu telur pun tak ada. Jadi bila kita jawab, hancing 22 bulan tu tak ada lah. Tak ada, lepas tu hilang. Lepas tu mula cerita pula. Dia mula cerita pasal pasal saya lah. Tipu lah, inilah raja fitnah. Lepas tu ada satu masa tu gigi pula lah. Gigi. Sebab di AP pun dia dah tak larat nak cakap dah sekarang. Dah mati punca dah saudara-saudari. Jadi sebab itu, saya tengok orang tanya, kenapa ni kalau yang cyber trooper lah. Dia ada beberapa jenis cyber trooper ni. Satu cyber trooper yang memang JCOM betul-betul ni, kerja dia cut and paste. Hancing kan. Satu lagi ni jenis yang mengaku suci. Saya non-partisan, saya tak masuk mana-mana tapi kamu sial. Jenis macam tu. Selalunya komen dia ialah begini. Alah apalah Rafizi ni, kamu selalu tibai saja. Bentangkanlah apa kamu nak buat. Yang itu geng-geng suci yang macam itulah. Kita tahu dia ni memang cyber trooper UMNO lah tak? Baik. Saya nak jawab yang cyber trooper UMNO duk tanya tu. Kenapa kamu suka tumpu kepada skandal? Kenapa kononnya kamu suka aibkan orang? Kenapa kamu tak tumpu kepada soal-soal macam mana nak mentadbir? Ada dua jawapan, saudara-saudari. Pertama, negara kita miskin. Rakyat kita susah. Nak dapat RM200 daripada kerajaan macam nak mampus. Kamu sakau duit 6 bilion. Kamu harap, kamu ingat kita boleh duduk diam? Tanggungjawab saya, kawan-kawan yang jadi wakil rakyat dan pimpinan. Kalau ada sesiapa sakau duit rakyat, kalau kami tak kejar, saudara-saudara, kami tak buat kerja kami. Memang sebahagian daripada kerja sebagai pembangkang ialah kerja pegawai dan pimpinan kerajaan yang makan duit rakyat. Sebab itu tugas kita. Jadi kepada orang-orang yang jadi kerajaan, kalau kamu rasa malu, kalau kamu tak nak orang tahu,
Kalau kamu tak nak tolak bini kamu zaman aku, janganlah curi duit. Mudah je. Kalau kita buat kerja itu, insya-Allah, sementara kita nak tunggu SPRM serbu yang tak serbu-serbu, insya-Allah itu akan menakutkan dan mengingatkan ahli-ahli politik, kamu jangan ingat kamu boleh makan duit begitu saja. Itu sebab pertama. Sebab kedua, walau macam mana hebat pun rancangan kamu, manifesto kamu, kalau kerajaan bayar berpuluh-puluh juta pun kepada konsultan, ambil yang terbaik di dunia. Kenapa Malaysia selama 60 tahun, marilah konsultan macam mana pun, marilah idea macam mana pun, tak jadi-jadi. Mari konsultan tunjuk kertas cadangan NFC bawa, konon bagi saya 250 juta, dalam tempoh sekian-sekian kita tak payah import lembu dah. Kita boleh ternak lembu kita sendiri, daging yang dihasilkan dalam negara cukup. Idea bagus, rancangan nampak cantik, lama-lama lembu tak ada, lembu dalam kondo yang ada saya rasa. Kenapa jadi macam itu? Sama juga kapal. Mari tahun 2009, nak kapal 6 biji. Oh, segala jenis kapal lah. Meriam begitu, begini. Sign tanda tangan, bla 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 bla. Kapal nampak hebat. Hishamuddin pergi Aku tak tahu dia pergi rasmi kapal mana tu agaknya 2013 tu. 2013 belum masuk pilihan raya, Hishamuddin dah pergi rasmikan pun. Bukan 2013, 2017. 2017 baca berita dia rasmikan kapal. Kapal mana dia rasmi pun kita tak tahu. Kenapa dengan habis berbilion ringgit, segala jenis lukisan semua ni, semua engineer semua, bertahun-tahun bina kapal, sampai ke sudah kapal tak siap saudara-saudari. Sebab apa? Sebab kejayaan dan kemampuan sesebuah kerajaan melaksanakan hatta idea yang terbaik pun bukan bergantung kepada kertas cadangan. Bukan bergantung kepada pegawai-pegawai yang cerdik kat bawah tu. Bukan bergantung kepada anak-anak muda yang menyumbang idea dan memberitahu macam mana nak buat. Dia bergantung kepada batang tubuh pimpinan yang ada dekat atas. Kalau pimpinan itu rosak, dia tak amanah, dia jujur, dia curi duit, saudara-saudari, letaklah cadangan yang paling hebat macam mana pun, negara kita akan terus tergelincir dan terus mundur. Sebab itu saya ambil tanggungjawab itu. Bukan soal nak aibkan, bukan soal nak menang dalam pilihan raya. Saya nak beritahu kepada menteri-menteri, janganlah berlaku tidak adil kepada rakyat dan pegawai-pegawai semua. Dia buat kerja lama, hidup dia, habis buat kapal dia. Tapi oleh kerana kamu tak jujur, tak amanah, kamu sakau duit, akhirnya semua kerja itu sia-sia. Sebab itu ia jadi ingatan yang baik dalam pilihan raya kali ini. Saudara-saudari tengok, saya tak sentuh pun pasal manifesto. Sebab dulu saya berkempen 10 tahun lepas, saya budak lagi, saya muda. Saya masih tak tahu banyak benda. Saya masuk parlimen, saya tengok sendiri jenis-jenis ahli politik yang ada dalam negara kita. Sebab itu sekarang 10 tahun kemudian saya kembali ke pentas politik. Tugas untuk jadi cerdik itu ramai orang cerdik. Bagi kat Wong Chen, bagi kat Nurul Izzah, bagi kat pimpinan-pimpinan lain. Tugas rotan ahli politik ni saudara-saudari, saya nak ambil tugas itu. Sebab kita takkan maju ke depan selagi kita tak perbetulkan akhlak dan amanah pimpinan-pimpinan yang ada dalam negara ini. Baik dalam BN, baik dalam PN, baik dalam PH sekalipun. Hanya dengan kita meletakkan akhlak yang baik, amanah yang baik, rasa tawaduk dan takut kepada rakyat, prihatin kepada rakyat, barulah saudara-saudari insya-Allah segala yang kita nak buat itu dapat dilaksanakan dengan cepat. Sebab itu, saya sebenarnya tak rasa kita perlukan lebih daripada 5 tahun untuk meletakkan negara ini di landasan yang baik. Saya tengok kawan-kawan yang ada. Saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Saya tengok dalam PKR contohnya semua kena rotan. Saya yakin saudara-saudari, kalau kita ada barisan yang menggabungkan yang tua, yang telah melalui penjara demi penjara, yang menderita, yang faham dan terhutang budi dengan jasa rakyat. Kita gabungkan dengan yang muda, yang ada idea, yang mahu menyumbang, yang sedang belajar. InsyaAllah saudara-saudari, dengan keikhlasan itu, kalau Pakatan Harapan mendapat mandat dan peluang daripada rakyat, InsyaAllah satu penggal, saya yakin kita mula boleh letakkan negara ini di landasan yang baik untuk rakyat. Dan setiap dari kami ada tumpuan masing-masing. Izzah ada tumpuan dia, Wong Chen ada tumpuan dia, Kak Oji ada tumpuan dia, Zahir ada kepakaran dan tumpuan dia. Saya hanya nak tumpu satu benda saja. Kalau saya dan kawan-kawan dapat peluang untuk berkhidmat sebagai dalam kerajaan, saya hanya nak baiki tahap paras gaji rakyat. Itu saja. Dan itu tugas yang cukup besar, cukup berat, cukup rumit. Dia melibatkan kerajaan, dia melibatkan pekerja, dia melibatkan majikan, dia melibatkan struktur ekonomi, dia melibatkan daya saing kita, dia melibatkan meyakinkan pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita. Tapi apalah gunanya menjadi kerajaan kalau 5 tahun lepas kita jadi kerajaan, rakyat menjadi makin miskin kerana gaji kekal sama, tapi harga barang makin naik tiap-tiap tahun. Kerana itulah hakikat negara kita ini selama berpuluh-puluh tahun. Rakyat menjadi semakin miskin tiap-tiap tahun. Inflasi makin naik, harga barang makin naik, dan kenaikan itu jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji tahunan. Sedangkan yang muda-muda, yang mula berkeluarga, dia tengok bos dia gaji sampai 10-15 kali ganda daripada gaji dia. Dia keluar gaji 2,500, dia tengok bos dia gaji 30,000. Saya ada kaki tangan, saya tanya dia bekerja syarikat yang ternama. Saya tanya dia, kenapa kamu tinggalkan syarikat ni, datang join syarikat aku ni? Masa tu dia tak tahu kena serbu SPRM lagi lah. Lepas ni saya masukkan dalam soalan interview, kau tahu tak kita orang kena serbu dengan SPRM, nak join ke tak ni? Saya tanya dia kenapa. Dia kata dia kecil hati sebab tiap-tiap tahun dia kerja dengan baik, prestasi baik, tapi bonus tak pernah dapat, naik gaji sikit sangat. Jadi setiap tahun bos dia beritahu, syarikat beritahu, untung tak cukup untuk naikkan gaji ataupun bagi bonus. Tapi tiap-tiap tahun bos-bos mereka tukar kereta mewah baru. Itu hakikat yang berlaku dalam negara kita. Dan perkara itu berlaku kerana kerajaan langsung tak nak campur tangan soal gaji. Bab gaji di parlimen, ahli parlimen akan bersetuju untuk naik gaji sesama kita. Saya ingat masa naik gaji dulu dengan Izzah dulu tahun 2015, kita orang diam je lah, kau tak kena pulau. Kalau buka mulut di luar kata, saya sebenarnya tak payahlah kot naik gaji banyak sangat macam tu. Masa tu masa GST semua. Tak payahlah naik sampai masa itu daripada 16,000 sampai naik ke dekat 27,000. Tak payahlah banyak sangat. Tapi kalau saya ke Izzah ke Wong Chen buka mulut, kita orang jadi kena sumbang lah, kena pulau. Jadi kena duduk diam-diam. Menteri sama mereka naik gaji. Bos sama mereka naik gaji. Sebabnya ialah kerana kerajaan tidak campur tangan dalam soal gaji. Kerajaan lepas bulat-bulat kepada majikan, kepada tokek, kepada pemilik. Tidak ada apa-apa tanggungjawab pun dan komitmen dan peruntukan daripada kerajaan untuk memberi insentif dan membantu supaya kita boleh pastikan gaji rakyat ini dinaikkan secara berkala dari satu tahun ke satu tahun yang dipanggil sebagai gaji progresif. Gaji progresif tak boleh dicapai dengan sendiri. Dia hanya boleh berlaku
kalau ada komitmen dan peruntukan daripada kerajaan untuk bekerjasama dengan majikan dan pekerja-kerja supaya kerajaan letak sasaran dan lepas itu sama-sama tanggung macam mana kita nak push tolak gaji dari 1 tahun ke 1 tahun. Kalau saya dan sahabat-sahabat berjaya buat yang itu, saya rasa kami boleh bersara dan berundur diri daripada politik dengan aman, saudara-saudara. Sebab itulah bagi saya masalah generasi saya. Masalah generasi yang muda-muda dan sekarang ini juga telah menjadi masalah generasi tua. Kerana bila yang tua itu pencen, anak bekerja tapi anak tidak cukup gaji, anak tak boleh tampung kehidupan mereka, maka mereka tak cukup untuk bantu ibu bapa yang semakin tua. Dalam keadaan pencen tak cukup, KWSP tak cukup, dalam keadaan orang hidup makin lama macam Tun Mahathir umur 97. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya nak tutup dah. Kita pun balik awal, saya pun nak pergi join budak-budak ni pergi beraya. Pilihan kita dalam pilihan raya ini cukup mudah. Di sebelah pakatan, kita dah bentangkan. Dari segi kepimpinan kita ada seorang tokoh yang teruji. Dia pernah dianiaya daripada jawatan yang paling tinggi sebagai pemangku Perdana Menteri Malaysia. Daripada jawatan paling tinggi sehingga masuk penjara. 3 kali masuk penjara. Dan dia tidak pernah khianat sekalipun untuk meninggalkan rakyat yang telah setia dengan reformasi sejak tahun 1998. Kita dah tunjukkan di sebelah Pakatan Harapan, kita ada gabungan pimpinan yang pelbagai. Tua muda, yang berpendidikan, yang Melayu, Cina, India, daripada Sabah dan Sarawak, yang mewakili hasrat dan citra setiap rakyat Malaysia. Di sebelah Pakatan Harapan, kita dah tunjukkan kepada rakyat, ini tawaran kita. Dalam kempen, kita bercakap soal gaji rakyat, soal perumahan, soal solar, soal macam mana di masa depan kita nak mengangkat negara kita supaya kita setaraf dengan negara-negara maju lain yang kita duk tengok dalam Netflix. Itu di sebelah Pakatan Harapan. Di sebelah UMNO Barisan Nasional apa dia? Pertama, sampai sekarang kita tak tahu siapa jadi Perdana Menteri ni. Kalau Barisan Nasional menang, saya tak tahu Zahid ke jadi Perdana Menteri, Mak Hassan ke jadi Perdana Menteri, Poster Boy ke? Saya pun tak tahu. Siapa? KJ tak kot. Susah kot. Jamal. Saya akan berkabung seminggu kalau Jamal masuk parlimen. Jadi di sebelah Barisan Nasional ni, dia kata dia kestabilan dan kemakmuran. Stabil peluh otak dia sampai sekarang kita tak tahu siapa nak jadi Perdana Menteri ni. Orang tu mengaku, orang ni mengaku. Orang cerita pasal rakyat, orang cerita pasal masalah. Kita buat pengumuman pasal gaji, kita buat contoh-contoh yang kita nak buat. Hari ini saya tengok pengumuman. 2 minggu Zahid Hamidi berkempen, satu pengumuman untuk rakyat pun tak ada. Satu-satunya pengumuman ada, aku tengok hari ini dekat TikTok, ialah Zahid Hamidi berjanji akan melantik Lokman Adam sebagai senator kalau UMNO menang. La ilaha illallah. Habislah kita tengok lobak tiap-tiap malam daripada Dewan Negara lepas ni. Jadi saya tak payah ulas panjang lah pasal UMNO Barisan Nasional ni. Saudara-saudari tahu bahawa mereka telah hilang punca. Yang muda-muda dalam UMNO Barisan Nasional kena kerat. KJ pun silap-silap hari terpelanting. Memang tidak ada harapan untuk masa depan kalau rakyat pilih UMNO Barisan Nasional. Di sebelah Perikatan Nasional, calon Perdana Menteri dia ialah Muhyiddin Yassin. Masalah dia, saya tengok kebelakangan ni, saya nak nasihat kepada Muhyiddin Yassin. Kalau tengok rekod dia, saya rasa dia ada kepakaran yang lebih baik daripada jadi Perdana Menteri. Sebab saya tengok dia pandai ni. Dalam WhatsApp rahsia Yahudi, dia ada.
Dalam WhatsApp kumpulan gereja Kristian ni pun dia ada. Saya setuju, saya nak cadangkan Muhyiddin, tak payahlah kau jadi Perdana Menteri, kau jadi spy cukuplah lepas ni. Kau jadi spy ni, duduk dalam WhatsApp Yahudi, duduk dalam WhatsApp Kristian, duduk, tak payah jadi Perdana Menteri lepas ini. Barisan Perikatan Nasional kita tahu, orang cerita pasal rakyat, orang cerita pasal penyelewengan, orang cerita pasal macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah negara, dia cerita pasal gigi aku. Sampai ke hari ini. Dia cerita pasal perempuan tak boleh jadi wakil rakyat. Dia jadi cerita pasal, undi PN dan PH masuk neraka. Sebab itu saudara-saudari, bagi saya terutama kepada yang muda-muda, sebab hari ini kita dapat dapatan yang terkini sehari sebelum pilihan raya. Saya tinggalkan di hujung sekali sebelum saya nak tutup, supaya kita bagi berita gembira kepada semua yang menonton dan semua yang susah payah hadir. Ada berita gembira, saudara-saudari. Kita buat kaji selidik hari Rabu dan hari Khamis. Dan tahap sokongan rakyat ini kita dapat tiap-tiap minggu pada hari Rabu dan hari Khamis untuk minggu yang itu. Saya memang berdebar dan saya memang takut sebab kita tak boleh baca hati rakyat ni. Kalau adalah orang kata dia sebagai ahli politik, dia tahu macam mana rakyat nak mengundi, bohong semua. Kita tak tahu. Kita hanya boleh cuba yang terbaik. Kita kalau nak cuba dekat dengan rakyat, kita kena menyelami perasaan rakyat. Rakyat nak macam mana? Kalau aku hidup sebagai budak muda sekarang ni, keluar universiti, gaji 1,500, aku nak buat apa? Tu yang semua jadi TikTok influencer tu. Jadi, itu yang terbaik kita boleh buat. Cuba dekat dan memahami perasaan rakyat, tapi kita tak tahu. Sebab itu, di sebelah PKR, Pakatan Harapan, kita sangat bergantung kepada data sokongan rakyat dari satu minggu ke satu minggu. Yang kita bimbang ialah seperti yang berlaku di pilihan raya negeri Johor. Kempen dah jalan, ceramah dah jalan. Tapi bila kita tengok tahap sokongan, di pilihan raya negeri Johor hari itu, tahap sokongan pengundi Melayu kepada PKR dan Pakatan Harapan hanyalah 11%. Walaupun saya belum kembali ke politik, aku duk tengok mampu macam ni. Jadi saya sendiri dah tahu daripada awal kita hanya boleh menang satu kursi. Kerana tiap-tiap minggu tahap sokongan itu tidak berubah 11%. Tukarlah macam mana pun, akhirnya orang masih lagi nak undi UMNO. Dan yang lebih membimbangkan, bila kita tanya pengundi-pengundi Melayu di Johor dulu, kenapa mereka macam itu? Kamu tak puas hati dengan ekonomi. Tanya kamu puas hati ke tidak, 80% kata tak puas hati. Tanya kamu puas hati ke tidak dengan prestasi kerajaan persekutuan dan prestasi Perdana Menteri, 80% kata tak puas hati. Tapi kamu tetap undi UMNO PN. Dari situlah kita dapat tahu bahawa rakyat kecewa. Mereka merasakan selama 2 tahun mereka tertekan, duduk dalam PKP. Ramai yang derita sampai kena angkat bendera putih. Dia tengok ahli politik kiri kanan, dia kata dia orang ni semua duk berebut jawatan. Tak peduli pun kat aku. Mesej itulah yang kita ambil. Sebab itu saya daripada awal kata tolak tepi kemah besar. Menang kalah tu saudara-saudari, biar rakyat yang menentukan. Kalau ahli politik hari ini kita kata kamu ponteng, esok kamu pergi jadi best friend. Mampus kita. Kalau kita kata orang ni tak betul, tak bersih, esok demi masuk kerajaan, kita jadi kawan baik dia. Rakyat kata kamu ni sama semua demi jawatan, kamu bohong kepada kita tiap-tiap hari. Sebab itu daripada awal kami dalam PKR kata tidak ada kemah besar, yang penting ialah dekat dengan rakyat. Dan kita tawakal kalau kita dekat dengan rakyat, rakyat akan kembali kepada kita. Alhamdulillah saya nak sebut dapatan setakat pagi ini yang insya-Allah tidak akan bertukarlah esok. Kecuali Sanusi buat lawak lagi rakyat Malaysia suka, tak tahulah. Malam ini, kalau tengok kepada dapatan setakat pagi ini,
tahap sokongan pengundi Melayu kepada UMNO Barisan Nasional telah jatuh ke paras paling rendah dalam sejarah seluruh alam. Tahap sokongan pengundi Melayu kepada UMNO Barisan Nasional sekarang ialah 26.7%. Maksudnya daripada 10 orang Melayu, tak sampai 3 orang pun kata akan undi UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini. Kalau saudara-saudari nak faham apa makna 26.7% sokongan Melayu kepada UMNO itu, masa Najib Mat Sakau kalah tahun 2018, UMNO masuk pilihan raya 2018 dengan sokongan pengundi Melayu sebanyak 33%. 33% pun mereka hanyut, saudara-saudari. InsyaAllah 26.7%. UMNO akan lemas dalam undi banjir yang dia buat sendiri. Tahap sokongan pengundi bukan Melayu, China dan India kepada Pakatan Harapan telah kembali ke paras 2018. InsyaAllah melebihi 70 ke 80%, saudara-saudari. Jadi saya nak nasihatkan pimpinan MCA dan MIC boleh mula cari kerja baru. InsyaAllah kamu bungkus. Kemudian Perikatan Nasional. Saya tahu dia cukup yakin awal-awal tu. Dengan influencernya, TikToknya, dengan masuk nerakanya, dengan lawak Sanusinya. Mereka yakin mereka boleh menang. Saya nak sebut tahap sokongan pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional hampir sama dengan tahap sokongan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan, yang hanya ketinggalan 2 ke 3% sahaja daripada sokongan Melayu kepada UMNO. Beza dia apa dia? Kita dapat sokongan yang padu daripada kawan-kawan China, India, Iban, Kadazan, dan kesatuan hati rakyat Malaysia pelbagai kaum ini. Yang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, saudara-saudari, insya-Allah itu akan meletakkan kita insya-Allah melepasi 100 kerusi parlimen esok insya-Allah. Ada lagi berita baik yang saya tak pernah tengok sepanjang saya mula mengendalikan data dalam politik. Dulu-dulu masa kita kempen 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, orang selalu sebut tak payahlah kempen kepada saluran satu yang tua-tua ni, dia memang totok UMNO. Ingatlah. Keadaan dah terbalik, saudara-saudari. Saya nak berkongsi bahawa tahap sokongan yang paling tinggi kepada Pakatan Harapan ialah daripada saluran satu, orang-orang tua, saudara-saudari. Berbanding dengan PN dan BN, pengundi yang berumur 55 tahun ke atas, 30% beritahu akan undi Pakatan Harapan, berbanding hanya 20% untuk BN dan 11% untuk PN, saudara-saudari. Bila saya tengok, saya terkejut, saya ingat dunia nak kiamat. Jadi kami tanya balik dan siasat balik, kenapa macam ini? Kenapa tiba-tiba orang tua ni sokong Pakatan Harapan pula? Jawapannya itu cukup merendahkan diri saya. Jawapannya ialah kami dah tengok semua. Kami dah tengok semua, pimpinan dah cuba semua. Kami sebenarnya tak peduli sangat dah yang ada. Kami nak tengok masa depan. Dan kami rasa pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan adalah pimpinan masa depan yang lebih bermutu dan lebih kami percayai daripada yang ada dalam PN dan dalam BN, saudara-saudara. Jadi kepada uncle, aunty, pakcik, makcik yang umur 55 tahun ke atas, saya minta maaf. Kalau selama ini saya kata tak payahlah berkempen dengan saluran satu ini. Itu mengajar kita bahawa kalau kita menghampiri rakyat dan meyakinkan rakyat, kumpulan yang paling tegar dulu sokong UMNO pun boleh terbalik sokong kita insya-Allah.
Seperti biasa, kekuatan kita ialah di kalangan pengundi berumur 25 hingga 55 tahun. Ini adalah pengundi ekonomi yang menanggung beban tiap-tiap hari daripada kegagalan ekonomi kerajaan yang ada. Saudara-saudari tahu, saudara-saudari ada anak, saudara-saudari ada hutang kereta, saudara-saudari keluar universiti tak dapat gaji, bekerja saban hari. Sebab itu saya tak terkejut langsung bahawa kekuatan Pakatan Harapan masih kekal dengan kumpulan-kumpulan pertengahan yang terpaksa menanggung kegagalan pentadbiran ekonomi UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah kita dapat undi yang solid daripada kumpulan ini. Dan yang paling akhir ialah kumpulan yang paling muda antara 18 ke 25. Saya nak beritahu, mereka sekarang ini sama sokong 3-3 split 3. PN pun kekuatan hampir sama dengan PH, hampir sama dengan PN. Jadi saya nak beritahu kawan-kawan dalam Bersatu, sia-sia je kau bayar influencer TikTok mahal-mahal. Akhirnya, setakat ini, kita masih lagi ada sokongan yang sama kuat daripada kumpulan yang muda, sama juga macam PN, sama juga macam BN. Jadi rumusannya bagaimana? Saya ucap terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang terbuka hati memaafkan Pakatan Harapan dan PKR atas kegagalan kami di Johor dulu. Saya ucap terima kasih kepada semua yang mengikuti kempen yang memberi peluang dan meyakinkan kami bahawa rakyat Malaysia cerdik-cerdik belaka, saudara-saudara. Rakyat Malaysia akan menilai setiap parti dan pemimpin berdasarkan keikhlasan, kecekapan, mutu, pribadi, akhlak kita. Dan itulah yang dibuktikan dalam kempen ini. Kerana UMNO pun tak jangka, PN pun tak jangka bahawa dalam tempoh beberapa bulan sahaja PKR dan PH boleh bangkit daripada kekalahan di Johor dan kini semakin menghampiri Putrajaya, insyaAllah. Cuma permintaan terakhir saya, kerana kena berhenti, esok tepat jam 12 tengah malam tak boleh berkempen dah. Permintaan terakhir saya, tidak cukup untuk kita menang 100 kerusi, kita perlu menang majoriti mudah 112 kerusi, saudara-saudari. Jadi dalam minit terakhir kita berdoa dan kita mengayu supaya pengundi-pengundi memikirkan masa depan. Ini bukan soal Anwar Ibrahim, ini bukan soal Zahid Hamidi, ini bukan soal Spy Master Muhyiddin Yassin. Ini soal rakyat, soal yang muda, soal yang tua. Negara dan masyarakat kita mesti bergerak ke depan, tinggalkan segala kerosakan dan juga warisan masalah daripada kerajaan-kerajaan dahulu. Dan insya-Allah satu-satunya kerajaan yang ada tanda-tanda masa depan ialah kerajaan Pakatan Harapan, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih di seluruh Malaysia yang menonton. Kita bersedia untuk kita tawan Putrajaya esok. Kita bakar semangat. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita. Jerit kuat-kuat boleh. Saya sebut pakatan. Saudara-saudari sambut harapan. InsyaAllah Allah memberkati usaha kita semua. Ayuh. Kuat lagi. Ayuh. Ayuh. Kita. 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 Pakatan. 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 Terima kasih rakyat Malaysia. Sekian. Sese Nandri Wanakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Reformasi. Jaga. Reformasi. Sekian, terima kasih. Baik, saudara-saudari.